Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada Cik Jo daripada KL, dan salam sejahtera juga kepada Sandy. Apa yang saya nak kongsikan hari ini menyentuh situasi yang berlaku mutakhir ini, di mana berlaku penderaan kanak-kanak. Berlaku kanak-kanak dipukul sehingga cedera, ada yang mati. Daripada pembacaan yang saya lihat di internet, kalau kita boleh melihat, kita boleh membaca buku-buku tentang masalah penderaan kanak-kanak, kita akan dapati terdapat kes kanak-kanak dipukul sehingga koma hanya disebabkan budak itu menghalang ayahnya melihat TV. Contohnya ketika menonton Manchester United menentang Arsenal, tiba-tiba waktu gol dijaringkan, anaknya bangun bermain dan ayahnya tidak dapat melihat. Lalu kanak-kanak itu dipukul, dimarah sehingga koma. Banyak berlaku kes-kes yang sama. Kenapa? Persoalan dia kenapa? Saya juga mengalami masalah yang sama pada kanak-kanak apabila dia melakukan benda-benda yang pelik. Contohnya kanak-kanak mungkin memakai stocking dahulu, kemudian pakai kasut. Itu benda yang betul. Tapi ada kanak-kanak yang kita lihat dia memakai kasut dulu, kemudian baru menyarungkan stocking. Betul tak? Kanak-kanak ada melakukan begitu. Dan kita pernah melihat kanak-kanak mengambil putung rokok yang ada api, masukkan dalam mulut. Kenapa? Kerana kanak-kanak mempunyai banyak pilihan. Tidak ada lagi yang mana betul, yang mana salah. Saya bagi contoh. Ni berlaku cerita, ini cerita betul. Berlaku di sebuah surau lama di kampung, di mana jemaah yang bersembahyang dalam 7 ke 10 orang setiap hari. Ada seorang kanak-kanak sering dibawa oleh ayahnya untuk turut sama bersembahyang. Biasanya bagaimana ayah ini mengajar anak dia, apabila anak dia melakukan kesalahan, ayahnya akan menjegir ataupun membeliakkan mata pada anaknya. Pada satu hari ketika bersembahyang, kanak-kanak itu berjalan-jalan, dan pada ketika itu imam sedang rokok. Kalau orang yang bukan beragama Islam rokok, maksudnya dia meletakkan tangan dan tunduk. Itu kita panggil rokok. Pernah dengar, pernah melihat rokok Ketika imam rokok, kemudian kanak-kanak itu berjalan di tepi surau yang kecil. Berjalan di tepi, dan ketika imam bangun dan kain pelikat tersepit di celah punggung imam. Boleh bayangkan tak? Boleh. Kain pelikat tersepit di celah punggung imam. Maka kanak-kanak itu dengan selamba lalu menarik kain imam itu, keluarkan dari supaya biasa. Kemudian dia jalan melihat ayahnya membeliakkan mata. Kanak-kanak itu, oh, ini benda yang salah. Jadi ketika imam sujud, kanak-kanak itu pun terus pergi kepada imam dan memasukkan semula ke dalam punggung. Maka apa yang berlaku? Imam terus terkejut dan semua orang ketawa. Perlukah kita marah si anak budak ini? Tak perlu. Kerana bagi dia itu satu pilihan. Salah ke tak? Tidak salah. Sebenarnya itu satu pilihan. Kan ayah dia marah mengeluarkan kain, maka dia terpaksa memasukkan semula di cucuknya punggung kanak-kanak itu. Itu satu contoh kalau benda yang kelakar, dan benda ini benar-benar berlaku. Benda yang kelakar, dan kalau kita marah kanak-kanak itu, sebenarnya orang yang bodoh ialah orang yang memarahinya. Kita sepatutnya mengajar benda yang betul. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua, ada berlaku di surau yang sama, bukan di surau, di kampung yang sama, di mana surau itu telah masuk waktu maghrib. Malangnya imam tidak ada. Masalah yang dihadapi oleh orang kampung ialah ramai orang dewasa takut untuk menjadi imam, takut untuk menjadi ketua mengepalai solat berjemaah.
Sama juga dengan masalah yang dihadapi oleh kita, takut untuk bercakap di depan orang. Menjadi imam benda yang sama. Kita kena, terutamanya di waktu maghrib atau di waktu isyak, di waktu malam, kita kena membaca ayat Quran dengan kuat. Maka apabila setelah masuk waktu sembahyang, imam belum datang. Ketika itu ada dalam 5 orang yang sedang menunggu. Masing-masing sembahyang sunat dahulu dan menunggu untuk menunaikan sembahyang maghrib. Imam belum datang lagi. Setelah habis 5 minit, 10 minit, 15 minit, semuanya tidak mahu jadi imam. Masing-masing menunggu. Kita tunggu dulu imam, kata seorang penjadang. Maka tunggu dan waktu sudah nak habis. Maka ada seorang mencadangan, apa kata kalau dalam masa 5 minit sesiapa saja yang datang ke surau ini, kita akan paksa dia jadi imam. Kalau tak, selepas 5 minit kita semayang masing-masing. Maka nak dijadikan cerita, datanglah seorang remaja kanak-kanak dengan basikal, terus parking di luar surau dan terus nak turun daripada basikal. Maka jemaah yang telah bersepakat tadi terus pergi kepada kanak-kanak itu, angkat dia dan letak di tempat imam, jadi imam. Semua orang kata. Budak itu pun dengan selamba Allahu Akbar dan mula membaca Fatihah dengan baik. Baca Fatihah dengan baik, baca surah dengan baik sehingga selesai sembahyang maghrib. Habis sembahyang maghrib, jadi datanglah pakcik kepada anak itu. Kamu ni anak siapa? Bagus bacaan kamu. Memang bagus. Itu saya belum ambil air sembahyang lagi. Kalau saya dah ambil air sembahyang, lagi sedap, dia kata. Untuk pengetahuan orang yang bukan Islam, sebelum bersembahyang kena ambil air sembahyang. Kalau tidak mengambil air sembahyang, sembahyangnya itu dianggap sia-sia. Tidak. Tak kira. Jadi cuba lihat pilihan yang ada pada kanak-kanak. Siapa yang saya nak cuba bentangkan di sini ialah bagaimana kita berfikir dengan bagaimana kanak-kanak atau budak-budak berfikir jauh berbeza. Dunia yang cukup berbeza. Jadi setiap kali budak, kanak-kanak melakukan kesilapan, letakkan diri kita sebagai pendidik, bukan orang yang menghukum. Itulah saja perkongsian saya pada petang ini dan saya ucapkan terima kasih.